Baby, is that you and me? Baby, is that you and me? Dalam hari ini, cikgu akan menerangkan tentang perkongsian. Jenis dan liability rakan kongsi ada 5, iaitu pertama, rakan kongsi berhad, rakan kongsi lelap, rakan kongsi biasa, rakan kongsi aktif dan rakan kongsi nominal atau nominal. Jadi ada 5 jenis rakan kongsi yang akan kamu pelajari hari ini. Baik, kita tengok jenis dan liability rakan kongsi. Rakan kongsi berhad, liability terhad, jumlah modal yang dilaburkan, tiada kuasa pengurusan dan dibenarkan untuk memeriksa rekod dan akaun perniagaan. Ini ialah ciri-ciri rakan kongsi berhad. Bermaksud di sini, rakan kongsi berhad tiada hak untuk menguruskan perniagaan tersebut. Hanya boleh dibenarkan untuk memeriksa akaun dan rekod perniagaan sahaja. Okay, kita tengok rakan kongsi yang kedua ialah rakan kongsi lelap. Rakan kongsi lelap merupakan liability tidak terhad. Liability tidak terhad bermaksud jika berlakunya hutang yang tidak boleh dibayar, maka harta peribadi rakan kongsi akan diambil. Okey, maksud liability ni ialah hutang. Maksud hutang tu tidak terhad kepada perniagaan tersebut, boleh diambil harta peribadi untuk melangsaikan hutang. Itu maksud liability tidak terhad. Okey, kemudian rakan kongsi lelap ni tidak aktif dalam pengurusan. Okay, dan hanya menyumbang modal sahaja. Okay, yang seterusnya ialah rakan kongsi biasa. Rakan kongsi biasa juga mempunyai liability tidak terhad tetapi berhak menguruskan perniagaan. Maksud dia terlibatlah sebagai pengurus ke, sebagai orang yang bekerja di situ. Okay, baik. Seterusnya, rakan kongsi aktif. Liability masih tidak terhad di mana aktif dalam pengurusan perniagaan tersebut. Okay, jadi rakan kongsi aktif akan dibayar gaji secara bulanan. Baik, seterusnya, rakan kongsi nominal. Liability tidak terhad. Nama digunakan sebagai rakan kongsi. Okay, sebagai contoh, kamu ingin membuka perniagaan butik. Okay, jadi kamu mengajak seorang rakan kongsi, contohnya artis yang terkenal, untuk menjadi rakan kongsi kamu dan menggunakan nama artis tersebut. Sebagai contoh, kamu menggunakan nama Datuk Siti Nurhaliza. Saya ambil contoh dia sebab semua orang kenal dia. Okey, jadi butik itu kamu letak nama butik Datuk Siti Nurhaliza. Datuk Siti Nurhaliza merupakan rakan kongsi yang kita menggunakan namanya sahaja. Itu maksud rakan kongsi nominal. Dan dia tidak terlibat dalam pengurusan, tetapi apabila untung, dia mendapat bahagian keuntungan tersebut kerana menggunakan nama dia. Okey, tanpa mengeluarkan modal. Okey, jadi Datuk Siti Nurhaliza tadi tidak mengeluarkan modal. Dia hanya memberi kebenaran menggunakan namanya sahaja. Itu dia rakan kongsi nominal. Okay, baik, seterusnya kita tengok. Okey, perkongsian ada 3 jenis perkongsian. Okey, iaitu perkongsian biasa. Bilangan rakan kongsi bagi perkongsian biasa 2 hingga 20 orang. Perkongsian berhad 2 hingga 50 orang.
dan perkongsian liability terhad 2 hingga tiada had. Kita tengok kelebihan perkongsian. Kelebihan perkongsian, modal lebih besar, iaitu lebih banyak modal dapat dikumpulkan oleh rakan kongsi. Ini berbeza kalau kita buka perniagaan milik tunggal, hanya satu orang sumber ataupun kita sahaja modal yang disumbangkan. Tapi apabila ada wujudnya perkongsian, ada rakan kongsi, maka pertambahan modal lebih besar. Dan kemudian yang kedua, mudah ditubuhkan, di mana tidak banyak peraturan perlu dipatuhi. Yang ketiga, berkongsi keperkaran, iaitu gabungan tenaga rakan kongsi, di mana ia dapat menambah pengetahuan, kepakaran dan pengalaman yang diperlukan perniagaan. Baik, seterusnya kelemahan perkongsian, modal terhad, di mana sukar untuk berkembang, hanya terhad kepada modal bersama rakan kongsi sahaja. Kemudian yang kedua, perniagaan tidak berterusan. Jika perniagaan terbubar, jika meninggal dunia atau muflis, mana-mana rakan kongsi, maka tidak dapat diteruskan. Kemudian yang ketiga, liability tidak terhad, iaitu aset peribadi boleh diambil untuk menjelaskan hutang perniagaan tersebut. Okey, baik. Itu sahaja setakat ini. Sekian, terima kasih.